Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, pertama sekali bersyukur kita kepada Hadrat Ilahi kerana dapatlah kita hari ini untuk berjumpa, untuk saya sharekan sedikit mengenai peranan kita iaitu agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Dan seperti yang tadi, saya berterima kasih kepada Ustaz kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit info tentang apa yang kita panggil agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Saya kena cakap sedikit bahawa saya bukan seorang ustaz. Saya baru nak start. Okey, nama saya Muhammad Farid bin Fazil. Saya merupakan penasihat kewangan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Dan saya rasa kebanyakan daripada anda ni mungkin tak tahu sebenarnya apa itu agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Okey, saya berikan sedikit outline dia. Sebenarnya agensi kaunseling dan pengurusan kredit ni kita merupakan anak syarikat daripada Bank Negara Malaysia. Maknanya kita telah ditubuhkan pada tahun 2006 dan sekarang ni kita dah berada lebih kurang hampir kepada 20 tahun untuk kita berada dengan anda semua, dengan masyarakat. So sebenarnya kita ada tiga kalau kata kita datang, kita tahu kita ada 3 perkhidmatan yang kita boleh berikan kepada anda. Iaitu perkhidmatan yang kita bagi ni sebenarnya adalah, katalah contoh, kata anda ingin mendapatkan tentang kaunseling, tetapi kaunseling yang melibatkan keuangan. So kita akan bagikan anda secara percuma. Dan katakanlah contoh anda ada masalah untuk menguruskan hutang, bagaimana hutang-hutang yang boleh untuk kita bantu, anda juga boleh datang berjumpa dengan kami dan perkhidmatan yang kami bagikan itu adalah percuma. Sebab kita tahu sekarang, Masya Allah, kalau kita tengok sekarang ni, apa yang kita tahu, sedangkan kata kalau kita tengok masyarakat kita sekarang ni, dengan kenaikan OPR, kenaikan installment rumah, installment kereta, pengalaman saya sebagai seorang penasihat kewangan, saya nampak sekarang ni ada juga orang Islam yang datang jumpa saya, dia kata kerana hutang ni saya nak bunuh diri pun ada juga kalau kita tengok. Sebab itu saya ingin masyarakat kita, iaitu masyarakat setempat kita, jika anda mempunyai masalah hutang ni, datanglah berjumpa dengan kami pihak AKPK. Tetapi hutang yang kita boleh bantu ni, sebenarnya kita nak cakap, hutang yang kita boleh bantu ni hanyalah dengan hutang-hutang yang melibatkan industri perbankan dan juga yang boleh melibatkan pinjaman-pinjaman secara konvensional dan juga pinjaman-pinjaman daripada Islam. Islamic loan kita panggil. Sebab itu saya nak anda semua share kepada orang-orang yang lain, siapa yang ada masalah nak bayar rumah, siapa yang ada masalah nak bayar kereta, nak bayar personal loan, nak bayar kredit kad, sila datang berjumpa dengan kami. Kalau nak tahu pejabat kami di mana, sebenarnya pejabat kita adalah berada di bangunan Bank Negara Malaysia. Kalau tahu dekat bandar tu, atas pejabat pos, itulah pejabat kita di Bank Negara Malaysia. So hari ini saya ingin kupas sedikit permasalahan-permasalahan yang pernah kita jumpa. Bila katakan masyarakat kita ini tidak dapat untuk membayar hutang, mereka mengambil jalan mudah. Mereka sampai yang berkata bahawa kerana hutanglah menyebabkan mereka, kadang-kadang mereka rasa hutang itu adalah salah satu cabaran yang mengingatkan kita lupa kepada pencipta kita. Kita lupa pada Allah, mengatakan kita, maknanya Allah duga kita, tapi kita rasa bahawa kerana hutang ini menyebabkan kita lupa pada dia. Ingat kita pun pernah dengar bahawa kadang-kadang kemiskinan itu menyebabkan seseorang itu akan menjadi kekufuran. Okey, kalau kata contoh anda berhadapan dengan permasalahan ini, silalah datang, saya buka laluan anda semua ini untuk berjumpa dengan pihak kami di Bank Negara Malaysia. Tapi anda kena berjumpa dengan pihak kami, iaitu agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Okey,
Kalau kita tengok sekarang kalau saya jumpa masyarakat di luar, semua cakap mereka stres. Kenapa? Kita gaji tak cukup. Saya jumpa dengan ramai anak muda kita yang bekerja di Singapura. Mereka dapat income lebih kurang 8,000, 9,000. Tetapi kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menurunkan bala penyakit iaitu COVID-19, mereka itu telah dibuang kerja dengan begitu cepat. Hari ini mereka keluar daripada tambak, masuk Singapura, bawa balik 8,000. Tetapi bila besoknya mereka telah diberikan surat oleh majikan daripada Singapura menyebabkan mereka hilang kerja. Dan bila mereka hilang kerja, mereka stres. Mereka ada tekanan. Dan untuk menyelesaikan masalah ni, tahu tak orang Melayu kita ataupun orang Islam kita, kalau kita tak ada duit, kita pergi mana? Kita doa kepada Allah. Kita memang patut berdoa kepada Allah. Tapi kita kena ada usaha untuk kita cari duit kita. Betul? Tapi apa yang kita nampak di sini, dah banyak trend. Tidak kira sama ada kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta, apabila mereka tidak ada punya duit, mulalah mereka menaik tingkat 2. Pergi tingkat 2, pergi jumpa dengan pinjaman-pinjaman yang kita tengok berlesen. Tapi ingat kebanyakan pinjaman berlesen mengikut kajian daripada pihak kami, kadang-kadang daripada berlesen itu akan menjadi tidak berlesen. Sebab tu jangan rasa benda-benda macam ni tidak ada bantuan daripada pihak kami, iaitu di Bank Negara Malaysia. Pihak kami melalui agensi kami, AKPK ini akan membantu anda cuba untuk menstrukturkan semula hutang supaya awak dapat membayar ataupun tuan-tuan dan puan-puan dapat membayar dengan kemampuan mengikut syarat-syarat yang kita berikan. Kalau kata kita contoh, kalau saya berjumpa dengan kaki tangan kerajaan, okey, bagaimana apabila saya bertanya kepada mereka, okey, kenapa anda membuat pinjaman? Sampaikan kita punya masyarakat kata, dia membuat pinjaman itu kerana hobi. Cuba bayangkan membuat pinjaman kerana hobi. Ingat di dalam Islam, di dalam ajaran agama kita, jika kita berhutang, kita kena bayar. Jangan kita ingat kata hutang dengan bank ke, hutang dengan orang ke, ataupun hutang dengan telco ke, syarikat-syarikat telekomunikasi pun, kalau kata kita berhutang, itu adalah hutang. Sebab itu, dengan ini, dengan masalah-masalah yang begini, AKPK sebenarnya ditubuhkan untuk membantu anda semua menyelesaikan permasalahan ini. Dan apabila anda datang berjumpa dengan pihak kami, jika anda masuk di dalam program kami, pihak-pihak bank ataupun daripada ejen-ejen daripada pihak bank tidak boleh membuatkan kerja-kerja untuk mereka mengutip hutang daripada pihak anda. Sebab tu saya nak share. Ingat yang datang kita orang Islam. Saya sebagai penasihat kewangan ni, sebab dulu saya bekerja dengan bank hampir 20 tahun. Saya punya usia pun dah 50 tahun. Hampir, dah nak pencen dah 5 tahun. Tapi kalau kita tengok, apabila mereka ada masalah, bangsa-bangsa lain yang menggunakan khidmat nasihat kita, orang Islam kita ni tidak gunakan khidmat nasihat ataupun khidmat perkhidmatan kami, walaupun perkhidmatan kita percuma. Katalah contoh, anda ada membuat pinjaman personal loan. Personal loan ni tiap-tiap bulan anda kena bayar 900. Kan maknanya anda rasa macam sangat ketat untuk anda bayar, anda bolehlah datang berjumpa dengan pihak kami. Kami akan cuba strukturkan hutang anda supaya anda mempunyai apa yang kita panggil inflow. Maknanya kita dah bayar hutang kurang tapi kita ada duit, dan kita ada duit itu kita boleh membuat tabungan. Sebab saya berani cakap di sini, siapa yang boleh kata saya bahawa mereka ada tabungan sekarang? Kebanyakan apa yang kita jumpa, tabungan-tabungan yang mereka ada sekarang hampir kosong. Saya banyak cerita yang saya boleh cerita kepada anda-anda dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita pernah berjumpa dengan seorang individu yang hanya datang kepada pihak bank negara semata-mata ingin mengeluarkan RM10 di dalam akaun dia, semata-mata untuk membeli susu untuk anak dia. Cuba bayangkan pada keadaan sekarang ni,
sampai terdesak sedemikian rupa. Sebab itu, saya ingin share kepada tuan-tuan dan puan-puan, ingat kalau ada apa masalah dengan kewangan, jadikanlah kami ni sebagai rakan karib. Sebab, kenapa? Perkhidmatan yang kita bagi ni adalah percuma. Selain daripada kita membicarakan bagaimana kita nak menguruskan hutang, kita juga boleh memberikan tips-tips bagaimana anda ingin menabung. Bagaimana anda ingin meningkatkan tabungan. Mungkin hari ini kalau kata kita berkesempatan, saya dah sediakan slide dan saya dah buat satu demografi. Kalau kata insya-Allah, kalau tuan-tuan boleh share pada anak-anak atau boleh share pada golongan muda ataupun golongan-golongan yang masih sekarang berada di dalam situasi-situasi yang tertekan, jika ikut formula-formula yang kita bagi ini, insya-Allah anda boleh berada di jalan yang lurus. Bermakna anda boleh berjaya meningkatkan tabungan anda. Sebab itu, apa yang kita beri kepada anda ini semua, saya rasa anda boleh share. Sebab anda kena tahu, setiap individu yang mempunyai permasalahan dengan hutang itu, dia bermula selepas dia berkeluarga. Orang Melayu selalu cakap, dulu kita makan seorang, sekarang kita makan 2 orang. Dan lagi 2 tahun kita mungkin akan makan 3 orang. Sebab itu di sini kepada pihak-pihak ibu atau pihak-pihak bapa, kena tahu jika seseorang anak kita ingin berkahwin, make sure ataupun kita kena tentukan bahawa mereka mempunyai kapasiti keuangan yang cukup-cukup lengkap, supaya mereka tidak akan berhadapan dengan masalah-masalah yang kita datang daripada kewangan ini sehingga terbit kisah-kisah yang kita tahu, kisah-kisah penceraian. Saya juga dapat banyak kes daripada satu jabatan agama yang refer kepada pasangan-pasangan muda kita kerana masalah kewangan, mereka akan pergi sehingga ke kes-kes perceraian. Ingat masalah ini bukan lagi masalah yang kata orang sangat kecil. Masalah ini telah menjadi masalah yang sangat-sangat besar, dan apabila kita nak menyelesaikan masalah ini, ingatlah bahawa AKPK sentiasa berada dengan anda dan perkhidmatan yang kita bagi ini sebenarnya adalah percuma. Okey, saya boleh Ustaz kita share belum? Belum Okey. Andai kata, kalau kata contoh kita nak menguruskan keuangan kita, bagaimana kita nak mengharungi cabaran kita sekarang ni, kita dalam AKPK ni, kita sebenarnya, kita ada lebih kurang 7 langkah yang kita boleh dalam mengatasi kita punya masalah kewangan ni. Pertama sekali, kita kena kenali sumber pendapatan kita. Ingat sebagai seorang Islam, kita kena tahu sumber pendapatan kita ni mestilah yang halal. Janganlah kita buat pendapatan kita yang apa yang kita kata yang haram daripada sisi agama. Ingat di dalam kita sekarang ni, saya nak tekankan kebanyakan golongan-golongan muda kita, anak-anak kita ni semua, diorang nak dapatkan kekayaan dengan secara cepat. Tahu tak apa yang mereka buat? Mereka melabur di dalam apa yang kata kita panggil forex. Okey saya nak bagi tahu kat mana stand Bank Negara tentang forex. Kita kena tahu forex hanya boleh dibuat untuk wang asing, investment wang asing hanya boleh dibuat kepada yang ada lesen. Tahu tak siapa yang ada lesen? Yang ada lesen adalah daripada bank-bank perdagangan sahaja. Okey, kita dah dapat slide ni. Okey, kita dah tengok sumber kita. Tapi saya nak apabila kita tengok, kita pantau anak-anak kita, walaupun mereka senang, tapi kita tengok cara bagaimana mereka dapat pendapatan. Kita tak nak mereka senang tapi dengan cara yang tidak betul. Sebab tu forex, kalau kata siapa yang nak melabur di dalam forex tersebut, ingat mesti melalui bank-bank perdagangan. Kalau ada orang cakap dia nak melabur, boleh tolong dia, boleh bagi duit kepada dia, sebenarnya itu semua adalah penipuan semata-mata. Tapi di dalam pelaburan forex, kita kena tahu mesti ada risiko, ada untung, ada rugi.
10 orang yang kita tengok, yang untung hanya 1-2 orang je. Yang lain tu sebenarnya kalau kita tahu semuanya rugi. Yang kereta mereka pakai tu yang besar-besar menjala tu sebenarnya bukan mereka punya. Mereka hanya sewa untuk tunjuk kepada masyarakat kita supaya mereka tertarik untuk melabur dengan pelaburan-pelaburan macam ni. So pendapatan kita ni sebenarnya kita bagi dua. Satu pendapatan aktif, satu lagi pendapatan pasif. Okey, kalau kita tengok kat slide ni kita dapat, okey, aktif ni maknanya kalau kita kerja. Katalah contoh saya kerja dengan KPK, gaji yang saya dapat ni aktif. Tapi pasif ni selalunya kita dapat macam kita sewa rumah. Hasil daripada sewa. Ataupun contoh kalau kita melabur, kita dapat duit daripada hasil pelaburan yang diperakukan oleh kerajaan ataupun bank negara. Itu kita panggil pelaburan pasif. Dan lepas itu bila kita dah tahu, kenali sumber pendapatan kita halal, kita ada aktif, kita ada pasif, kita kena tahu utamakan perbelanjaan yang penting. Balik semula pada konsep kita, keperluan dan kehendak. Yang mana dulu? Keperluan dulu ke kehendak? Yang mana dulu? Beras ke, seluar jeans baru ke, ataupun beli makanan ke, ataupun kereta baru? Kita kena tengok. Bila kita berjaya, kata orang, kita berjaya untuk melihat perbezaan di antara keperluan dan kehendak, kita akan dapat menjaga kewangan kita dengan lebih baik. Dan kita tak perlulah lagi pergi pinjam-pinjam dekat luar, pinjam-pinjam naik tingkat 2 dengan Cik Along ke apa ke. Kita tidak perlu. Sebab kalau kita dapat membezakan di antara keperluan dan kehendak, tapi kita kena akui bahawa manusia ini mempunyai nafsu. Sebab itu, dengan ajaran agama kita, dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan, at least kita boleh dapat membezakan sama ada keperluan ataupun kehendak kita. Okey, yang ketiga, kalau kata kita nak, kita balik kepada basic kita. Katalah contoh kita catatkan semua perbelanjaan kita. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tiap-tiap bulan mesti ada buat budgeting kan? Ada buat bajet. Okey, ikut yang benda macam tu. Macam saya dulu, ketika saya berada di dalam AKPK, mereka ajar saya untuk bagaimana setiap perbelanjaan yang kita buat, kita catat. Contoh, 4 hari lepas, saya masih lagi ingat saya makan nasi, sayur kobis dengan sedikit ikan bilis dan juga ayam masak kari. Dan bila di bandar, tahu kan harga, kalau saya ambil pagi itu, berapa harga dia? RM12. So, saya masih ingat lagi, makan tengah hari saya, apa? Tengah hari, makan tengah hari, saya ingat RM12. Petang, saya ada makan 2 kari fab, dengan juga Nescafe yang itu RM4.80. So saya ingat, saya tahu di mana duit saya masuk, di mana duit saya keluar. Cuba tuan-tuan puan-puan, kalau boleh ikut balik, kita balik pada basic supaya kita boleh meringankan beban kita di dalam kita untuk mengharungi cabaran dengan keadaan kita yang semakin tertekan, dan kesihatan minda kita ataupun mental kita juga kita perlu jaga. Yang untuk mental, saya juga yang saya kata tadi, saya bukan ustaz, tapi sebenarnya itulah ilmu daripada Allah. Kalau kita ada kesusahan, kita jumpa, kita balik kepada dia, kita dekatkan dia, balik kepada yang pencipta kita. InsyaAllah hati anda akan menjadi tenang. Tapi kita tengok masyarakat kita, bila susah dekat dengan siapa? Dengan Allah. Bila senang kita lupa semuanya. Ingat kita kena ingat dengan dia sama ada kita susah ataupun kita senang. Saya berkata, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga saya mengingatkan kepada anda semua. Okey, bila kita membicarakan perbelanjaan, kita kena tahu kita ada 3 perbelanjaan yang berada di dalam kita punya perbelanjaan untuk diri kita. Kita kena ada perbelanjaan tetap. Tiap-tiap bulan kita bayar sama je bayaran dia. Contoh bayaran rumah, kita bayar duit kereta, itu adalah tetap. Dan kita ada perbelanjaan berubah-ubah. Katalah contoh duit api air, bil telefon, kita itu yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, budi bicara. Yang ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan jaga betul-betul tentang budi bicara ini.
Sebab kalau kita tak jaga budi bicara, ingat anak-anak muda kita, kalau kata mereka nak beli barang, mereka kata mereka lepas graduate, mereka kalau kita tengok selepas 6 bulan, gaji 2,500, bayar kereta 1,000. Maknanya dia tinggal berapa? 2,500, 1,000 bayar kereta, dia tinggal 1,500. Dia bayar sewa 500 untuk bilik. Berapa yang dia ada untuk dia simpan dan juga untuk dia makan. Dan ini yang berlaku kepada masyarakat muda kita setelah kita pantau mereka dan gaya-gaya perbelanjaan mereka, kerana mereka tidak dapat mengawal nafsu di dalam perbelanjaan budi bicara ini. Sebab itu saya nak untuk golongan-golongan ayah ataupun ibu, kadang-kadang untuk kita campur urusan mereka berbelanja ni mungkin agak sukar, tetapi bolehlah kita memberikan sedikit nasihat. Katalah contoh, kalau kata dia nak beli kereta, tengok dengan kemampuan dia. Kalau kemampuan dia bendera Malaysia, biarlah kita cakap dia belilah bendera Malaysia. Janganlah beli bendera daripada negara Jepun. Sebab daripada negara Jepun, pembayaran dia tiap-tiap bulan sangat mahal. Dengan keadaan barang yang naik, dan saya berani cakap bahawa saya nampak golongan-golongan muda yang merisaukan saya apabila perbelanjaan yang kita katakan budi bicara ini. Okey, saya nak anda balik semula, berjumpa dengan keluarga, mungkin buatkanlah kopi, panggil mereka, mungkin kita boleh memberikan sedikit kata orang nasihat bagaimana untuk menguruskan kewangan setelah anda mendengar apa yang saya cuba untuk sampaikan pada hari ini. Okey, lepas kita dah dapat catatkan perbelanjaan, kita kena lebihkan simpanan. Saya ada lagi satu, saya nak share satu cerita. Seseorang itu memang mempunyai jawatan tinggi di dalam kerajaan, dan apabila tiba-tiba dia telah diuji dengan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, telah diberikan satu penyakit yang begitu serius, iaitu kita boleh kata kanser. Tapi bila dia nak mengubat kanser dia, sebenarnya simpanan yang ada pada di dalam akaun dia amat mengejutkan, sebab dia tidak ada apa-apa simpanan. Maknanya dia harapkan gaji, dan dia tiap-tiap bulan dia survive dengan gaji dia. Dia survive dengan pinjaman peribadi dia. Dia survive dengan kredit kad dia. Tetapi apabila dia didatangkan dengan penyakit-penyakit tersebut, dia tidak boleh dapatkan rawatan yang lebih baik. Dan dia terpaksa pergi kepada rawatan yang kita tahu umum. Kalau kata kita tak cukup, kita kena dapatkanlah rawatan di hospital-hospital kerajaan. Sebab itu, bila kita kata kita lebihkan simpanan, kita akan lebih kepada yang kecemasan. Contoh, katalah sekarang ni lepas puasa kita akan raya, betul? Kita nak balik kampung. Ada tak kita pernah letak bajet, apa yang kita kata bajet kecemasan itu? Kalau kata anda dah letak bajet kecemasan, anda berada di jalan yang lurus. Contoh saya kata, kita ada bajet kat kampung nak belanja berapa. Kita ada bajet masa dalam perjalanan kita nak makan berapa ringgit kita nak makan, kita ada bajet. Tapi ada tak kita bajet, katalah contoh, radiator kereta kita bocor, enjin kita rosak, sampai ada yang satu kes datang jumpa saya, enjin kereta rosak, kena letak dekat bengkel, tapi tak mampu bayar sampai 2 tahun. Sebab tu saya tak nak anda berhadapan dengan masalah begini. Bila kita dah tak ada kereta, kita akan tekanan. So bila kita tekanan, macam mana kita nak beli kereta? Dahlah kita jumpa saudara mara, gunakan nama nak dapatkan loan, dan akhirnya hubungan persaudaraan kerana hutang, hubungan persaudaraan yang jadi guarantor ke, yang bagi nama pinjam ke, akan jadi pergaduhan. Saya dulu dengan bank juga saya pernah dapat, masa saya dengan bank, saya uruskan kes-kes yang macam ni. Baru jumpa dengan saya, adik-beradik dah lama tak jumpa, di dalam bilik kita, dia boleh bertumbuk di dalam bilik depan kita kerana hutang. Sebab tu saya nak sedarkan kepada diri anda dan juga kepada diri sendiri bahawa semua ini kita boleh elakkan kalau kita merancang kewangan kita dengan lebih baik. Sebab tu saya nak bila kita bagi anda sedikit info, saya nak anda gunakan
info-info ini untuk kita membentuk hubungan kekeluargaan kita dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Selepas kita dah lebihkan simpanan, kita kena tahu hutang kita. Ingat orang Melayu, katalah contoh yang paling penting sekali, kalau kata dia beli rumah, dia nak buat apa? Dia nak buat renovation. Tapi kalau kita buat renovation, saya tak cakap kita tak boleh buat renovation. Tapi kita kena tahu dengan renovation kita tu, kita mestilah ada bajet. Tapi pernah tak anda buat renovation, kita bajet 100,000, tiba-tiba jadi 200,000. Kejap kita punya orang rumah kata, bang, kita tak mau kat tangga ni macam gini. Tangga kat sebelah, dah tambah duit. Dan tambah-tambah, dan kita ingat bila kita berada di sini, kita tengok kerana hutang yang mereka tak bayar, awak dah buat, tuan-tuan dah buat rumah cantik-cantik, tak boleh bayar dengan bank, jadi apa? Rumah itu akan dilelong, yang siapa yang beli secara lelongan tu dapat rumah yang lebih baik sebab dah siap renovation. Sebab itu, bila kita nak berbuat sesuatu, kita balik semula dengan apa yang saya katakan tadi, kita mesti ada bajet dan kita mesti berdisiplin dalam menetapkan bajet kita itu. Sebab ini saya kongsi dan saya sharekan kepada anda semua sebab saya dah jumpa, tiap-tiap hari saya jumpa kes yang kata orang, kadang-kadang kalau saya nak fikir, saya rasa saya pun pening kepala. Sebab itu apabila kita menjadi penasihat kewangan ni, kita hanya boleh sharekan nombor telefon office sahaja. Kita tak boleh share nombor handphone personal sebab nanti saya pun tak tidur juga. Sebab memikirkan hutang orang, dia telefon. Ada pernah kita share pukul 2 pagi telefon. Cik Farid, rumah saya nak kena lelong. Cik Farid, ada security guard, ada depan rumah, belakang rumah nak sita saya punya perabot jati. So saya tak nak anda semua berada di dalam keadaan yang begitu. Okey? Selepas itu, inilah dia. Ada apa-apa permasalahan, jadikanlah kami AKPK ni sebagai rakan anda. Datang, pergi dekat bank negara, scan QR code, katalah contoh ada masalah ataupun nak dapat khidmat nasihat, nak jual rumah ke tak pandai nak jual rumah ke, nak menguruskan harta tak pandai, nak buat investment tak pasti investment apa yang anda nak masuk, sama ada dia halal ke, dia tak halal ke, boleh datang berjumpa dengan kami dan juga boleh juga mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak abang kami iaitu Bank Negara Malaysia. Ingat pejabat Bank Negara Malaysia tu yang tersergam indah tu, minta anda boleh jumpa. Anda boleh tengok, anda kalau sekarang nak tengok, kata contohlah anda ada anak dia, katalah contoh saya ini macam sedikit gurauan lah. Katalah contoh kita nak terima menantu. Kita nak tengok anak menantu kita tu yang kita nak ambil dia sebagai menantu kita, nak jaga anak-anak kita tu, cuba suruh dia datang kat Bank Negara, cuba dia printkan rekod sikris tu. Pernah dengar kan rekod sikris? Rekod sikris ni kalau kata anda kepada bakal bapak mertua, anda tengok dekat sikris tu, anda tahu hutang dia berapa. Kita tahu dia ada hutang kereta, kita tahu dia ada hutang personal loan, dia ada hutang kredit card dan dia punya gaji kalau bayar tu semua tak cukup. Macam mana nak jaga anak kita? Bila tak cukup duit, nanti bergaduh. Betul? So sebab tu, saya rasa mungkin sebagai gurauan, tapi boleh ambil tips ni. Katalah contoh kalau kata kita nak terima menantu, kita boleh gunakanlah tips-tips ini untuk pada masa yang hadapan. Ingat diorang macam kita sekarang ni, anak-anak kita ni, kita di dalam generasi yang kita panggil generasi sandwich. Anak masih meminta bantuan daripada ayah ataupun ibu mereka. Kenapa? Sebab mereka dah ditekan dengan beban-beban keuangan yang sangat-sangat hebat. Cuba bayangkan, kalau anak kita ada mempunyai pasangan dan mereka ingin berkahwin, adakah anda rasa apabila kajian kita, jika seseorang pasangan
yang ingin berkahwin, adakah anda rasa mereka boleh mengumpul 25,000, 30,000 untuk berkahwin? Yang kita faham, kalau yang wajib nikah, betul. Tetapi orang Melayu ni masih juga kita tak boleh elakkan dengan mengikut adat. Mesti nak buat dekat hotel, mesti nak buffet, mesti nak buat majlis gilang gemilang, dan akhirnya mereka akan dibebankan hutang. Ibu bapa juga kena bagi duit kepada anak supaya mereka dapat melangsungkan perkahwinan, supaya mereka juga, kita kena tahu di dalam ajaran agama kita, kalau kita memang menggalakkan perkahwinan supaya kita dapat mengelakkan daripada penzinaan. Sebab itu tidak kira generasi muda, tidak kira generasi ibu bapa, mereka juga sekarang berada di dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Hanya anda saja yang tahu. Tapi hari ini anda beruntung. Saya tak bawa mesin hikmat saya. Kalau saya bawa mesin hikmat saya, rekod Sikris, kalau anda bawa IC, saya dah tahu anda tertekan ataupun tidak. Tapi mungkin selepas ni Ustaz, kita ada collaboration, kita bukakan Sikris kepada sesiapa warga Siara Perdana ni nak tengok, boleh tengok. Tapi bila dah dapat tengok rekod Sikris tu, jangan share dengan orang. Hutang kita kena jaga baik-baik. Jangan bagi tahu kawan, aku ada hutang rumah, aku ada hutang itu. Kita simpan. Sebab hutang ini adalah sesuatu yang private, ataupun secara apa yang kita panggil, kita boleh kena rahsiakan hutang-hutang tersebut supaya kita boleh selesaikan hutang tersebut dengan begitu baik. Itu hutang dengan bank. Kita belum lagi hutang dengan orang, hutang perniagaan. Ingat sesiapa yang ada masalah perniagaan, pihak AKPK juga akan bantu. Sama ada IKS ke, Sdn Berhad ke apa ke, boleh datang. Kita ada satu juga skim di bawah SME, iaitu SDRS, Small Debt Repayment Scheme. Boleh datang dapatkan khidmat nasihat. Kata contoh, kita ada company, kita ada syarikat, katalah syarikat pendawaian electrical, ada problem nak bayar hutang dengan bank, boleh datang untuk dapatkan khidmat nasihat, dan kita boleh membantu dengan syarat-syarat yang tertentu, yang membolehkan anda semua membayar dengan kapasiti yang dibantu. Akhirnya anda boleh menjalankan perniagaan. Jangan sampai perniagaan kita tutup. Ingat AKPK bukan untuk individual lagi, untuk syarikat juga kita akan bantu. Dan yang ketujuh, kita tengok daripada dekat slide saya ni, kita kena fokus pada diri kita. Apa kita punya jati diri? Kita berhutang, adakah kita betul-betul berhutang kita nak bayar? Tadi saya dah tekankan, apabila kita berhutang, kita mestilah bayar. Sebab ajaran agama kita telah mengajar kita, hutang mesti kita bayar. Sebab tu anda kena fokus bagaimana nak selesaikan hutang. Jika sukar untuk menjelaskan hutang anda, dapatkanlah khidmat nasihat daripada pihak AKPK. Okey, yang ini saya nak anda, kalau kata siapa yang ada handphone ataupun ada, saya nak anda ambil demografik yang saya siapkan. Siap ada warna oranye, warna biru, warna hijau, semua ada. Saya nak anda tengok, anda ikut yang ini. Bila anda dapat yang ikut yang ini, kita tengok kalau kata contoh kita nak merancang kewangan kita, kita tidak boleh lebih daripada 30% daripada pendapatan kita kalau kita nak beli rumah. Ingat ada orang gaji 5,000 nak beli rumah 800,000, tak boleh. Sebab rumah ada komitmen yang panjang. Dalam kita punya pinjaman perbankan, saya kena tekankan kepada anda satu terms yang kita panggil default rate. Default rate ni kalau kata kita tak bayar dalam 3 bulan ataupun 3 kali dalam masa 1 tahun, 3 bulan tertunggak, mereka akan menaikkan kadar interest mereka. Contoh, katalah dalam kita agreement kita ambil rumah, kita punya interest ialah 3.5 ataupun 4%. Tapi kalau kita 3 bulan tertunggak,
bank akan menaikkan kadar as a BLR rate, default rate dia akan menjadi 6.47. Kata contoh instrumen kita 1,500, bila kita dah naikkan kadar interest kita kena bayar lebih. Sebab itu bila kita nak beli rumah, kita kena tahu kita walau apa pun terjadi, 25 tahun ke, 30 tahun ke atau maksimum 35 tahun, kita boleh bayar instrumen yang kita dah beli rumah tersebut. Contoh instrumen kita 1,500, kita dibuang kerja ke, gaji kita kurang ke, apa ke, kita kena bayar. Sebab kalau kita tak bayar, mereka menaikkan kadar interest, dan bila mereka menaikkan kadar interest, kita akan lebih sukar untuk bayar, dan akhirnya rumah kita dilelong. Untuk yang kenaikan interest, yang kata contoh tentang default rate tersebut, kalau anda ada permasalahan, pihak AKPK ada menawarkan untuk mereka menurunkan sedikit kadar interest, kerana kita mempunyai collaboration dengan pihak bank dan kita ada satu interest yang tak sampai 6.47 dan ada interest yang kita tetapkan untuk harga ceiling supaya mereka kena ikut kalau kata anda semua masuk dalam program AKPK untuk menguruskan pembayaran rumah anda. Tapi mesti ada syarat-syarat yang tertentu. Umur kita, kalau kita nak restructure rumah kita, tak boleh bayar, tak boleh lebih daripada 70 tahun. Kalau umur kita dah 58 tahun, saya ada satu kes, dia beli rumah umur dia 24 tahun. Umur dia 65 tahun, dia pinjam 100,000, baki masih lagi 100,000. Dah bayar berapa lama? Daripada 25 sampai 60 tahun dia dah bayar, tetapi baki dia masih 100,000. Kenapa? Sebab dia selalu bayar calus-calus. 3 bulan tertunggak, dia bayar 1 bulan. 4 bulan tertunggak, dia bayar 2 bulan. Bank dah trigger default rate, interest dia dah mereka naikkan. Yang dia bayar tu hanya dapat cover apa yang kita panggil interest. Pokok tak jalan. Sebab tu saya nak benda-benda term dengan perbankan ni anda kena faham. So hari ni terima kasih kepada Ustaz, kerana sebenarnya bila saya nak duduk dekat ni saya sebenarnya goyang juga. Saya rasa seram juga ni nak duduk ni sebab saya bukan ustaz. Tapi saya rasa kerana informasi yang kita nak sharekan kepada anda, saya rasa saya duduk, saya gagahkan juga untuk at least saya dapat sharekan benda-benda yang begini. Dan katalah contoh anda ada apa-apa permasalahan dengan perbankan ke apa ke, kalau kata anda tak nak bertanya secara personal, mungkin boleh bagi kertas kepada Ustaz. Ustaz boleh hubungi saya dan saya cuba untuk jawab mungkin pada kemudian hari. Tapi kalau nak tanya pada hari ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey? So kalau kita dah ambil, kita tengok di sini ingat pertama sekali saya nak anda semua tahu bahawa saya nak mempromosikan apa yang kita panggil perlindungan, insurance. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita kena ambil yang mana? Insurans Islam, iaitu takaful. Sebab insurans ni memang betul-betul membantu. Kalau kata kita berada di dalam kecemasan, contoh ada penyakit ke, ada kemalangan ke, ada apa ke, boleh juga. Dan juga lagi satu produk yang kita tengok dekat bank sekarang ni, katalah contoh kita tak cukup harta, kita tak ada harta, kita boleh beli produk hibah. Kita beli hibah, kita hibahkan isteri kita, kita hibahkan kepada kita hibahkan kepada anak. Selepas ini bila kita ada hibah, pembahagian harta itu akan menjadi semakin lancar. Ingat kita pernah tahu sekarang ni kalau kita tengok viral dekat Facebook pasal harta, kesian. Sedih kita tengok, walaupun kita ada hukum-hukum Allah yang mengatakan bahawa pembahagian harta itu boleh kita bagikan secara faraid. Tetapi kerana nafsu, kadang-kadang benda ini tak selesai. Sebab itu saya nak tekankan banyak produk-produk yang Islam yang kita boleh untuk selesaikan. Yang kita boleh beli dan kita boleh. Okey, so kita memberikan laluan azan. So mungkin selepas ni kita sambung sedikit lagi sebelum kita tamatkan kuliah kita pada hari ini.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا سيدي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على Okey. Saya sambung Tak apa, sisa pegang je.
Maafkan. Okey. Okey, saya sambung balik Tadi saya ada cakap tadi sebelum laluan azan tadi. Kita ada bincangkan tentang rekod Secret tu. Kalau kita nak tengok ni, kita akan nampak di sini Kalau kata contoh sesiapa yang pergi di Bank Negara Malaysia bawa IC dan cap jari, kita ada 2 mesin Secret dekat Bank Negara Malaysia. So bila ada 2 mesin Secret ni, kita akan nampak di sini rekod-rekod hutang anda. Kalau kata contoh kita ada kad kredit, macam mana kita nak baca? Kita akan baca daripada kiri ke kanan. So daripada kalau kata nampak di dalam kotak-kotak kita tu, kalau kita nampak kosong, bermaknanya hutang kita bayar up to date. Maknanya kita tak tertunggak. Kita bayar cantik. Bayaran pada bank kita cantik. Tapi kalau di dalam rekod Secret tu kita nampak 2 bulan. Kalau bank tengok, kalau kata kita ada pinjaman 2 bulan tertunggak, so mungkin untuk kita pinjam untuk loan-loan yang baru mungkin akan sedikit terjejas daripada rating kita masa mereka nak apply loan. Kalaulah kata kita nampak 7, angka 7, angka 9 bulan, itu menunjukkan bahawa rekod pembayaran anda semakin lama semakin buruk. Tapi saya nak tekankan di sini rekod Secret ni sebenarnya di Bank Negara kami tidak pernah menyenarai hitamkan anda. Bank Negara bukan senarai hitamkan anda sebagai seorang peminjam. Rekod-rekod ini sebenarnya adalah diupdate oleh pihak bank. Kami di Bank Negara ni sebenarnya, di AKPK dan Bank Negara, kami hanya merekodkan dan kami mencetak rekod Secret ini bagi pihak anda jika anda nak print. Dan rekod-rekod Secret ini kalau kata contoh anda nak dapatkan adalah bayaran yang dikenakan adalah percuma. Ingat kita pihak Bank Negara ataupun AKPK, sekali lagi saya nak tekankan bahawa kami tidak pernah menyenaraikan hitam anda kalau kata sebagai seorang peminjam jika rekod Secret anda tidak berada di dalam keadaan yang baik. Ada lagi satu laporan, kalau kata anda pernah dengar, kita laporan CITOS. Itulah sebenarnya laporan yang diguna pakai oleh pihak bank dan juga pihak-pihak yang kata orang daripada yang memberi hutang yang menyenaraikan hitam anda. Kalau masuk dalam CITOS, dia akan berada di sana secara permanen, kekal. Kalau anda selesai, mereka hanya update di sebelah itu, hutang itu telah diselesaikan. Sebab tu kita nampak ramai yang datang pada kami kalau kata berumur 40, 45 tahun, masa dia bujang dia beli motor, katalah contoh dengan syarikat Lim Ahab, contoh beli motor. Tapi bila dia motor, dia beli secara kredit, secara hutang. Tapi bila dia beli secara hutang, bila dia tak selesaikan, motor pun dah tak tahu kat mana, tiba-tiba dia dah berkahwin. Dia dah berkahwin, dia dapatlah rumah Johor, contoh. Dia nak beli rumah, tiba-tiba dia tak boleh beli rumah sebab dia ada syarikat motor yang dulu yang telah senarai hitam dan mereka senarai hitamkan itu dekat laporan CITOS. Forever anda tidak boleh keluar daripada itu jika syarikat motor itu tidak lagi wujud. Kita nak selesaikan hutang tu, syarikat tu tak ada. So macam mana kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa-apa. Sebab tu bila kita nak berhutang, kita kena tahu, kita kena selesaikan hutang kita. Supaya sebab kita berhutang, di dalam masa hadapan, kita akan buat pinjaman yang lain. Ramai anak-anak bangsa kita, mohon maaf saya cakap, bangsa Melayu, jika melibatkan pinjaman motor, pinjaman handphone untuk student juga, handphone pinjam dengan Aeon kredit, tak bayar, kena senarai hitam,
bila laki dengan bini nak beli rumah nama seorang daripada pasangan mereka, tidak boleh beli rumah kerana telah disenarai hitamkan oleh syarikat telco, syarikat motor ataupun dengan perbankan. So saya nak anda ambil benda ni, anda ambil ilmu ni, anda tekankan kepada anak anda, jika kita berhutang, kita mesti bayar hutang kita dengan baik. Kerana kita ada perancangan untuk kita meminjam pada masa hadapan. Okey, saya sambung sedikit lagi. Kalau kita tahu tips kalau kata kita mempunyai masalah hutang, ingat bila kita ada masalah hutang, kita jangan cakap kita tak mengaku. Kita kena mengaku. Dan bila kita mengaku, barulah kita boleh buka minda kita. Kita boleh buka mental kita untuk menerima bantuan seperti pihak AKPK ke ataupun pihak Bank Negara Malaysia ke. Kalau kata anda tak nak masuk AKPK, anda juga boleh pergi kepada pihak perbankan untuk membantu anda menstrukturkan semula pinjaman-pinjaman yang akan anda tidak mampu untuk membayar. Tapi saya lebih suka kalau kata anda pergi berjumpa dengan kami, pihak AKPK, kerana kamilah sebenarnya yang boleh membantu anda dengan syarat-syarat yang tertentu, kerana kami merupakan anak syarikat daripada Bank Negara Malaysia. Okey, ingat yang ini juga saya nak share formula. Kalau lepas ni siapa yang ada payslip, siapa yang ada apa, yang ini sebenarnya formula yang digunakan oleh kebanyakan agensi-agensi swasta dan juga agensi kerajaan. Ini yang kita panggil nisbah hutang kepada pendapatan. Kalau siapa yang nak ambil ni, ambil balik ni, lepas ni boleh kira kat mana percentage anda. Yang ini paling baik, dan daripada sinilah bank akan tengok kat mana percentage anda, sama ada anda layak untuk meminjam ataupun anda tidak layak untuk meminjam. Mereka akan menggunakan formula-formula ini, iaitu pendapatan nisbah, iaitu pembayaran balik bulanan dibagikan dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih tu senang. Kita punya basic gaji, tolak EPF, tolak SOSO, kita kalikan 100. Kalau anda berada di dalam range 30 ke 40%, anda berada amat baik. 50 ke 60 tu dah suam-suam. Bank dah consider. Tapi kalau atas 60%, anda telah mempunyai kebergantungan hutang yang sangat serius. Kalau 70%, lagi serius. Ini je formula, anda boleh share. Dan kalau lepas ni, kalau siapa yang ada payslip, boleh kira sendiri kat mana kedudukan kewangan anda. Okey, dah ambil Okey. So, kalau kita tengok sekarang ni, bagaimana seseorang yang tidak boleh membayar hutang itu akan merasa tertekan. Okey, saya cerita sedikit tentang tindakan mahkamah yang mereka ambil. Pertama sekali, mereka akan mengenakan notice of demand, iaitu mereka minta balik hutang mereka. Yang kedua, mereka akan batalkan agreement. Dan lepas tu, bila mereka batalkan agreement, mereka akan mengambil tindakan melalui peguam mereka untuk mendapatkan saman. Dan bila saman, mereka akan dapat tarikh di mahkamah. Bila dapat tarikh di mahkamah, tolonglah saya minta kepada anda semua, cubalah datang kepada mahkamah. Sebab kalau anda tak datang kepada mahkamah, dia akan mempercepatkan proses tersebut. Kalau anda datang, anda berjumpa dengan magistrate ataupun hakim, anda boleh merayu. Contoh dia macam mana cara anda nak merayu. Anda cakap, Yang Arif ataupun Tuan, saya boleh minta tak tempoh 1 atau 2 bulan untuk bagi saya masa untuk saya selesaikan masalah saya. So 1 atau 2 bulan ni mungkin kita ada masa. Contoh, kita jumpa adik-beradik, kita mintalah sedikit bantuan kewangan, ataupun kata contoh yang ramai sekarang saya tengok yang gagal untuk membayar rumah, mereka juga ada mendapatkan bantuan daripada Baitul Mal. Tapi kena tunggu proses lah.
Baitumal lah. Mungkin Ustaz mungkin boleh cerita yang tentang itu. Tapi at least kita ada masa untuk memperlambatkan sedikit apabila kita mendapatkan kata orang penangguhan. Tapi jika anda tidak pergi penangguhan, penghakiman ingkar itu akan dapat. So bila penghakiman ingkar itu dapat, anda akan dijatuhkan apa yang kita panggil judgment obtain. So bila dia orang dah dapat penghakiman tersebut, mereka kalau tengok rumah anda ada barang-barang rumah, mereka boleh sita. Perabot, TV, semua yang ada dalam rumah tersebut, mereka boleh sita. Kalau mereka sita, kita akan diberikan tekanan yang lebih kerana mereka yang tadi saya dah kata, mereka akan letakkan pengawal di depan rumah anda, di belakang rumah anda supaya anda tak boleh keluarkan. Dengan proses-proses tindakan mahkamah ini sebenarnya bank buat supaya anda membayar hutang. Tapi ramai masyarakat kita jika dia dapat masalah ini, dia tak refer kepada pihak AKPK. Dia terus refer kepada cik-cik yang tidak berlesen tersebut. Dan akhirnya mereka rasa lebih tertekan dan akhirnya akan menjadi lebih serius jika mereka tidak dapat membayar dengan golongan-golongan tersebut. Okey, yang kedua, yang apa yang bank buat sekarang ni ialah bank boleh bankruptkan anda. Kalau kata contoh kita bankrupt, kita ada rumah, rumah itu akan diambil untuk dilelong oleh Jabatan Insolvensi. Saya ingatkan lagi rumah kita tersegam indah, kita tak bayar hutang, baki hutang kita lebih daripada 100,000, mereka dapat bankruptkan anda, rumah anda akan hilang. Dia ambil rumah anda, Jabatan Insolvensi iaitu agensi kerajaan, dia akan nilai rumah tersebut, dia akan letak untuk lelongan, dapat duit daripada hasil lelongan itu akan digunakan untuk membayar hutang anda. Yang kedua, katalah anda bankrupt, anda mempunyai pekerjaan, anda akan diberhentikan kerja. Kenapa? Sebab bila anda dah bankrupt, duit gaji anda tidak boleh masuk di dalam akaun anda. Sebab akaun anda telah ditahan kerana anda merupakan seorang bankrupt. Yang ketiga, anda tidak boleh memegang segala jawatan, ahli mesyuarat, ahli katalah contoh, jawatan kuasa untuk organisasi ke apa, anda semua tidak boleh pegang jawatan tersebut. Dan yang keempat, yang paling-paling kita rasa, kalau kata contoh anda dibankruptkan, anda juga sebenarnya akan menghadapi situasi yang paling-paling sukar kerana anda tidak boleh ada akaun bank dan anda tidak boleh, ingat jangan pergi umrah atau book umrah dulu kalau anda bankrupt. Dapatkan izin daripada Jabatan Insolvensi untuk anda keluar negara untuk mengerjakan umrah, baru kita book, kita boleh tarikh untuk kita pergi umrah. Yang ini saya tekankan sebab ramai datang jumpa saya, pakcik-pakcik datang, "Encik, tolonglah saya dah booking minggu depan saya nak pergi umrah, tapi tak boleh pergi umrah, dah bayar 5-6 ribu, 10 ribu, tapi tak boleh pergi umrah sebab status kita bankrupt, kita punya pasport telah ditahan dan kita tak boleh keluar negara." Tetapi kalau kata kita berurusan dengan pihak Jabatan Insolvensi, kita boleh dapatkan kelulusan kalau kata daripada aspek-aspek mengerjakan agama kita. Contoh kalau kita umat Islam, kita pergi haji, kita pergi umrah, mereka akan memberikan sedikit kata orang ringan untuk anda boleh pergi. Tapi untuk bangsa lain juga, mereka juga boleh pergi kalau ada upacara-upacara keagamaan, dan kadang-kadang Jabatan Insolvensi akan mengenakan bayaran bond. Maknanya you bayar bond, baru you boleh keluar negeri. You tak bayar bond, you tak boleh keluar negeri kalau kita bankrupt. Sebab tu saya nak tekankan kepada jemaah surau ni, kalau kata contoh siapa yang nak pergi umrah, siapa yang nak pergi haji, pergilah cek dekat Jabatan Insolvensi. Kita punya status, adakah kita seorang bankrupt ataupun kita tidak seorang bankrupt. Barulah kita beli tiket
tiket umrah untuk kita mengelakkan kerugian kita bila dengan syarikat-syarikat pelancongan ataupun syarikat-syarikat umrah ataupun haji. Ada juga orang tanya, kalaulah kata kita bankrupt, apa jadi kat duit EPF kita? Yang ini saya nak share. Ramai orang kalau saya tanya kalau saya duduk dekat kedai kopi, kalau cerita duit EPF ni, kalau kata kita bankrupt ni, banyak kita dengar version-version dia orang. Okey, saya ingin tekankan di sini untuk informasi jemaah-jemaah surau dan ahli-ahli surau, Akta KWSP dia berdiri sendiri. Kita bankrupt, duit KWSP dia tak boleh kacau. Tetapi kalau anda nak keluarkan duit KWSP tersebut, anda kena ada akaun. Ada akaun, kita kena berurusan dengan Jabatan Insolvensi untuk memberikan kebenaran supaya anda ada satu akaun KWSP boleh masukkan di dalam akaun tersebut, anda boleh menikmati duit KWSP. So dah tahu jangan dengar orang kata kalau bankrupt aku punya duit KWSP hilang ke apa ke, anda boleh dapatkan. Dan kalau boleh, jangan dengar cakap saya je, pergilah KWSP, pergilah Jabatan Insolvensi untuk membuat checking ataupun reference supaya kita puas hati duit EPF kita tak dikacau ataupun dikacau. So saya dah share banyak input-input. Saya nak untuk warga-warga surau ni, lepas ni anda dah celik kewangan, dah boleh dah cerita kat orang. Kat kedai kopi kalau dengar macam tu, kita dah boleh cakap, tuan saya dah dengar kursus, saya dah dengar kuliah, duit EPF tak kacau sebab dia dibawa akta KWSP. Tapi jangan tanya saya KWSP boleh keluar tak lagi untuk kali ni. Ni jangan tanya, sebab saya tak nak jawab. Dan saya tak nak jawab sebab tak ada kena-mengena dengan saya. Yang itu jangan tanya saya, yang itu kena tanya pihak berkuasa. Okey, kalau kita tengok keratan-keratan akhbar ni, okey ingat yang ini yang akhir lepas ni kita boleh semayang isyak. Saya just nak sharekan kepada anda ni, saya buat ni. Dan bila kita buat research, kita tahu apa yang menyebabkan kebankrapan ni. Saya nak anda just for your info, kalau boleh kita tengok kad kredit tak ada sangat. Kad kredit 10% je. Pinjaman perniagaan baru 10.15%. Tetapi yang kita nampak kat situ, dua pinjaman, iaitu pinjaman kenderaan dan juga pinjaman peribadi. Kenderaan, kenapa kita bankrupt? 100,000 kecil ke besar? Saya tanya tuan-tuan, 100,000 kecil ke besar? Sebenarnya 100,000 tu kecil. Sebab kalau kata contoh kita beli kereta kereta Malaysia yang model baru ni, yang ada model yang ada nombor-nombor tu, harga dah 100,000. Kita tak bayar 100,000 je, kita dah boleh dibankruptkan. Sebab itu dia berdiri di nombor 2, nombor 1 di dalam kita punya kebankrapan. Dan lagi satu, pinjaman peribadi. Kita pinjaman peribadi dia tak bercagar, kita ambil mudah, kita tak nak bayar. Sebab tu saya tekankan di sini dan di akhir kata saya amat berbesar hati dengan ustaz, dengan surau kerana sudi memanggil saya. Dapatlah saya share tentang keuangan dengan anda semua. Tapi saya nak kena bagi tahulah, saya memang bukan ustaz, saya baru nak start. Sebab dah duduk kat sini dah nampak macam kesedaran tu ada tu. Mungkin lepas ni pergi surau, doakan saya. Lepas ni pergi surau ke masjid. Tapi akhir saya kata saya berterima kasih kepada surau ni dan juga kepada ustaz kerana menjemput kami. Dan saya rasa lega saya dapat memberikan nasihat-nasihat kewangan kepada anda. Kalaulah kata anda nak dapatkan nasihat ke apa ke, kalau anda nak jumpa, sebenarnya nak jumpa saya di sana kena appointment. Tapi kalau kata anda cakaplah dengan ustaz ke, cakap Cik Farid, boleh tak ada seorang ni nak jumpa, insya-Allah saya in English we can say that we can bend the rules. So that mean I can forsaken the appointment ke, macam tu, cakap orang putih sikit. Lebih kurang macam tu. Saya boleh at least menerima daripada surau siapa yang ada masalah ke apa. Tapi janganlah datang sekali tu 20 orang ke apa kan. Kita schedule siapa yang ada nak nasihat, boleh datang. Dan saya insyaAllah, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, kita ada majikan kita ada bos kita yang mungkin dapat membantu anda. Okey, kita akan pergi ke sembahyang isyak.
Okey, saya tamatkan ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.